Mana kata dari segi protokolnya tak kena. Begitu juga Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kitabun, iaitulah sebuah kitab yang suci. Maka kita juga perlu meletakkan ayat yang betul kepada tempatnya. Allah juga menyatakan tadi uhkimat ayatuhu, iaitu segala ayat-ayatnya diperkokohkan. Bagaimanakah kokohnya? Para hadirin, baru-baru ini saja di Turki kita melihat bagaimana satu puting beliung yang berlaku cukup hebat. 2 minit tapi mengorbankan 2 nyawa. 2 minit mengorbankan 2 nyawa. Di Turki tak pernah ada puting beliung. Gegaran, gempa bumi ada. Tapi di akhir-akhir zaman ni macam-macam perkara adik kakakku sekalian. Antaranya kita melihat baru-baru ni di Turki digegarkan dengan puting beliung. Dua rumah habis rumah. Ghanab, punah wal ghanab. Tapi dalam waktu yang sama para hadirin, ada rumah yang kukuh. Maknanya ada rumah yang ditiup angin tidak terbalik, dilanda banjir tidak hanyut, digelis kereta kebal Yahudi laknatullah tidak runtuh, dirempuh lori pun tidak patah. Maka tuan punya rumah berasa sedap, dan tukang yang buat rumah pun naik semangat. Maknanya tuan-tuan, kukuh ini maknanya kita mesti letak dalam kepala kamu mengenai rumah itu. Cuba bawa kepada Al-Quran yang kita sembang-sembangkan pada malam ini. Quran tetap kukuh. Walaupun orang tuduh Quran karut, walau orang tuduh Quran kalau dilaksana akan berlaku huru-hara, kalaulah ada pun orang menyatakan Quran sudah lapuk, akan sentiasa ada pembela-pembela dia, akan sentiasa ada pejuang-pejuang Al-Quran, akan sentiasa ada orang yang sanggup mengajar, walaupun terdapat bermacam-macam usaha khianat yang dibuat oleh musuh-musuh Al-Quran, termasuk dari bangsa Arab, termasuk daripada bangsa Melayu itu sendiri, termasuk daripada bangsa Inggeris. Kalau ditafsir pada zahirnya, kimat, begitulah maknanya tuan-tuan. Inilah perjuangan anak-anak kita di sini sebagai penyambung generasi Al-Quran yang terdahulu, sebagai penyambung generasi para khalifah, sebagai penyambung generasi yang kita melihat pada malam ini para hadirin, yang sudah tentunya pada malam ini mungkin ada mak bapak yang datang juga bukan seorang hafiz. Mungkin dia pakar dalam undang-undang, dia pakar dalam undang-undang. Kadang-kadang dalam bilangan undang-undang kita baca kitab undang-undang, ada perkataan seperti adalah, ataupun mungkin ada yang dimulakan dengan ayat bermulanya, mungkin ada dengan ayat maka, atau mula dengan ayat oleh kerana, yang sampai sekarang masih digunakan lagi di dalam bil-bil yang dibentangkan di dalam parlimen dan sebagainya. Tapi bagi orang yang buat undang-undang ini, yang kita panggil peguam negara, tidak ada cara lain kerana ayat itu boleh ditafsir bermacam-macam cara. Tetapi para hadirin, kita nak berlaku jujur dengan Al-Quran. Tutur kata yang diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini sebenarnya sengaja dirancang. Semuanya ada tujuan belaka. Sebab itu para hadirin, ahli-ahli tafsir bila dia mentafsir Quran, dia tafsir satu persatu, kerana tiap-tiap patah perkataan di dalam Quran ini berada di atas landasan yang cukup molek. Sebab itulah kita tidak boleh tafsir Al-Quran dengan tidak tentu hala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam suatu hadis yang bermaksud, mana-mana orang yang mentafsir Al-Quran mengikut pandai-pandai, maka mereka telah siap-siapkan tempat diri mereka di dalam neraka Allah. Wal'ayyuzubillahi min zalik. Sehinggalah kepada ayat yang seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala menyatakan thumma fussilat, selepas itu ditafsir dan dianalisiskan kepada mereka. Maknanya tuan-tuan perempuan, tafsir Al-Quran ini ditunjukkan bagaimana kita seolah-olah nak membuat baju. Kita pergi kepada kedai jahit untuk memotong baju. Tuan-tuan, memotong baju itu adalah tafsil. Tafsil maknanya kain yang bergulung-gulung. Bila dia ukur untuk buat baju kita, maka tuan-tuan, tukang baju mengguntingnya ada yang sejekal, ada yang sedepa, ada yang panjang, ada yang kecil, dengan tujuan tak suruh sedap tubuh memakai. Walaupun Quran ini disebut tadi kukuh, tetapi Allah Ta'ala kata, aku tafsil, aku perisi satu persatu, aku menganalisis satu-satu bagi membolehkan kamu faham dan melaksanakannya. Tidaklah kukuh sehingga tidak hendak kita gigit pun tidak boleh. Allah Ta'ala kata, walaupun Quran ini barang kukuh, tetapi aku sendiri yang menjual, aku sendiri yang menggunting, aku sendiri yang menebuk. Pandailah aku membuat Al-Quran supaya menjadi kegunaan bagi kamu semua, wahai manusia.
Walaupun Quran ini amat kukuh dan cantik, tapi manusia perlu dijelaskan dari mana datangnya dan siapakah pembuatnya. Maka Allah menyebut dalam surah Hud sebentar tadi, min ladun hakimin khabir. Quran ini datang dari ladun. Orang Melayu kata sisi, ataupun daripada Tuhan yang maha bijak lagi maha mengerti. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maha bijaksana ini, tuan-tuan. Marilah kita ukur diri kita berbanding dengan Quran. Cukup dengan Quran yang kita baca yang begitu indah. Kalau kita lihat, tak usah kita nak mengaji ilmu-ilmu lain, para hadirin. Kita tanya kepada para doktor yang mengkaji tubuh badan manusia pun, kita tanya mereka balik, pasal apa tuan-tuan perempuan bila kita bangun pagi, kita selak kain, kadang-kadang tahu-tahu tuan-tuan puan, kita pergi ke tandas, nak masuk ke tandas, kita selak kain, maka pun kita pun keluarlah yang panggil membuang air kecil. Mengapa tidak ibu bapa rahimahullah? Konteks ini kalau kita katakan bahawasanya macam mana kita buat benda tu. Kalau ikut-ikut, kita bukan ada Swiss. Patut-patutnya kalau kita nak buang air, kita buang air di mana-mana. Kita tidak ada Swiss pun. Tapi rasa tu nak buang air tu kita tahu. Lekah-lekah kita ke bilik air. Inilah perkara yang doktor sendiri pun tak boleh nak royak adik kakakku sekalian. Begitu juga kalau kita tengok tuan-tuan perempuan, kalau tengah kita buang air bapa rahimakumullah, kita boleh melihat bagaimana kalau paip tuan-tuan perempuan, kita pulih kepala paip baru keluar air tu. Ini kita tak pulih pun kepala paip, dia keluar air tu. Begitu juga dalam keadaan tangan pun tidak bergerak, tahu-tahu iaitu najis kita telah pun keluar. Kenapa? Minta maaf cakap, buang air kecil kamu tidak keluar kecuali setelah kamu masuk ke dalam jamban, setelah masuk ke dalam rumah temenung tu, tuan-tuan. Ini semua benda-benda yang kita fikir, kita rasa bila nak keluar tu kita pergi. Ini perkara rasa ni, tuan-tuan perempuan, berasa macam mana sampai sekarang manusia tidak boleh jelaskan ibu bapa rahmatullah. Termasuk tengah kita bersembang dengar ceramah ni, tahu-tahu ada sahabat jual mihun sup giabok belakang sana. Sekali terbau bau dia, Masya Allah, baik punya bau cakap engkau. Bila terbau tuan-tuan, dia berasa lapar. Allah Syekh, lapar pula perut aku membawa sup ni. Tuan-tuan perempuan, dari mana datang rasa lapar? Rasa tu kita tak tahu. Sebab itu para ulama banyak menyatakan bahawa kita boleh beli bantal Dunlop pillow harga beratus ringgit, boleh beli untuk ampu tulang kita tilam yang begitu baik, tapi kamu tidak boleh beli khusyuk ataupun sedap nyenyapnya tidur. Kamu boleh beli macam-macam makanan, kamu boleh masukkan apa juga ke dalam mulut kamu, tetapi taraf kekenyangan ini Allah yang bagi kenyang. Kita tak boleh beli kekenyangan. Sebab itu ramai yang makan, kadang-kadang ada yang makan sampai mati. Makan apa? Macam musim sekarang, musim doroyan tuan-tuan. Doroyan dah bermunga, 3 kupang seduit, sebiji 3 kupang. Kalau di Perak dan tempat aku, sebiji 3 kupang. Banyak yang makan doroyan. Kadang-kadang sampai sediakan ino di sebelah dia, standby, dia tahu. Tuan-tuan, makna kata ibu bapa rahimakumullah, puas makan kenyang ni semua daripada Allah. Tapi makna kata ibu bapa rahimakumullah, kita membawa rasa ini untuk kita bawakan ibu bapa rahimakumullah, memberitahu bahawa ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran ini datang daripada aku. Aku yang begitu bijak menjadikan kamu daripada tanah. Cuba ambil setongkol tanah, kata Allah. Cuba letak di atas tapak tangan kamu. Mungkin tanah ini, tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok berbeza di antara bahan mentah dengan bahan yang telah diproses. Kalau tanya tukang buat rumah, tuan-tuan, kita dapat tahu dia buat rumah ada batu, ada simen, ada kayu. Orang pun buat rumah, tapi tukang rumah boleh tunjuk hak ni kayu, hak ni simen, hak ni batu. Ada nampak lagi, tuan-tuan, walaupun setelah diproses menjadi sebuah rumah. Tetapi para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memproses kita dalam tubuh badan kita. Allah Taala boleh campurkan tanah, boleh campurkan air. Tak ada kita pula ada air separuh, badan kita kemudian tanah pula separuh bentuk, tak ada. Dan kini menyatakan, menunjukkan bahawa dengan sebab kebijaksanaan Allah, maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan, aku pakar dalam serba-serbi bahagian, maka tolonglah dengar aku. Maka tidak ada orang yang pakar, tidak ada orang yang bijak, Allah Ta'ala kata, melainkan Allah. Justru itu para hadirin, ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini, dari fakta sejarah, kita dapati bahawa bangsa Arab adalah merupakan bangsa yang paling kuat daya hafalan. Sebab hafal mereka lah, tuan-tuan perempuan,
Sampai sekarang kalau kita melihat lagu-lagu yang mereka buat pada awal dulu, termasuklah sampai lagu syair-syair mereka hafal sampai sekarang, diambil oleh kumpulan nasyid kita